Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas ilmu hari Sabtu. Saya Baharudin bin Majahi, pengarah pembangunan perniagaan di My Pusaka lah. Okey. Jadi hari ini kita akan share ilmu mengenai perancangan kewangan yang bertajuk 10 langkah mudah untuk mencapai kebebasan kewangan. Okey. Background saya belajar sebagai jurusan jurutera di USA lah. Okey. Kemudian sekarang saya adalah Syariah Registered Financial Planner. Okey. Daftar dengan Bank Negara. Selama 11 saya belajar, saya bekerja dulu sebagai jurutera selama 11 tahun di Sony Industri di Bangi. Kemudian pada hujung tahun 99 saya berhenti kerja dan kemudian saya melibatkan diri dalam perniagaan dan akhirnya saya terlibat dengan rancangan kewangan bermula daripada unit trust amalan saham, kemudian takaful dan seterusnya akhir kepada pewarisan Islam lah. Okey. Jadi sebelum kita nak beritahu apa 10 langkah mudah tu, jadi kita kena faham kita tengok Keratan Akhbar online daripada berita harian yang bertarikh Disember 11 2019. Dan tajuknya 60% muflis adalah golongan muda. Golongan muda tu maksudnya berumur 25 ke 44 tahun Dan ini adalah daripada kajian laporan kajian pantauan ekonomi Malaysia Disember 2019 oleh Bank Dunia untuk ekonomi di Malaysia. Dan mengapa berlaku ni adalah kerana golongan muda ini berbelanja melebihi daripada pendapatan. Maknanya pendapatan dia rendah, belanja lebih daripada pendapatan. Okey. Baiklah, apa maksud kebebasan kewangan ni? Kebebasan kewangan ni ramai orang cakap maknanya jadi kaya lah, jadi jutawan kan? Betul lah tu Tapi adakah cukup jadi jutawan maksudnya kita akan bebas wang? Bebas wang betul, jutawan, tapi adakah cukup? Terutamanya sebagai kita seorang Islam, adakah kita dah jadi kaya raya? Ramai orang yang kaya raya tapi tak bahagia, betul tak? Pun masalah juga kan? Jadi tapi macam mana pun, kebebasan kewangan ni adalah tentang kita mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kewangan anda. Anda mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kewangan anda. Okey? Kewangan anda adalah tanggungjawab anda sepenuhnya. Okey, nanti kita akan kupas 10 langkah mudah ni untuk mencapai kebebasan kewangan. Sebelum kita kupas tu, kita tengok dulu dipanggil piramid kebebasan kewangan. Okey. Kita bermula dengan mencipta kekayaan. Mencipta kekayaan. Bekerja, cari dapat pendapatan, kita bisnes, ada keuntungan kan. Lepas tu kita kena maksimumkan pendapatan kita. Kalau tak cukup, kita kerja tambahan dan sebagainya, betul tak? Okey, lepas tu kita kena urus perbelanjaan kita dan urus hutang kita lah. Dan kena pastikan yang macam tadi pendapatan kita lebih daripada perbelanjaan, bukannya sebaliknya Jadi kita nakkan dipanggil aliran tunai bersih yang positif lah, bukan negatif. Faham Itu semua kita yang buat sendirilah. Setiap individu anda kena buat sendiri. Seterusnya kita nak melindung kekayaan. Lindung kekayaan kita. Kita nak lindung, kita kena cipta dipanggil dana kecemasan. Maksudnya ada kata orang rainy days kan. Kadang sunny days, rainy days. Jadi kalau berlaku rainy days ataupun kecemasan tu, kita perlu ada wang simpanan yang cukup Kalau tidak nanti kita susah, nanti terpaksa berhutang dan sebagainya kan. Lepas tu kita kena kembangkan simpanan yang kita ada tu. Kalau kita letak je dekat bank, dia tak berkembang kan. Jadi kita kena lindung
kekayaan kita, dan juga kita kena lindung diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga harta kita dengan gunakan skim takaful lah, insurans takaful. Okey, itu pelindungan kekayaan. Seterusnya kita kumpul kekayaan tu, kita kumpul kekayaan tu, kita kembangkan, kita panggil portfolio pelaburan lah. Bila nak kumpul kekayaan, maknanya ada lagi sikit tu jadi banyak, bila banyak kita kena laburkan, laburkan kita kena buat portfolio, dipanggil portfolio pelaburan, bukan pakai labur macam tu je. Lepas tu kita juga kena laburkan untuk, sebab kita ada matlamat hidup kan, matlamat hidup, matlamat keuangan kita, dan kita kena labur lah, sebab kalau kita tak laburkan, duit tu mungkin tak cukup untuk capai kita punya matlamat keuangan. Dan kita juga kena simpan, kena simpan duit untuk hari tua kita lah, hari persaraan. Okay? Untuk orang Islam, yang paling penting kali, kalau kita dalam financial planning, kalau yang lain tu penyucian kekayaan ni tak ada, tetapi kita orang Islam penting, kita sucikan kekayaan kita, di mana kita kena rancang, anda kena rancang pembayar zakat, dan juga kita sucikan melalui sedekah, wakaf dan sebagainya. Okay? Of course cukai itu kena buatlah, Dan seterusnya kita nak memelihara kekayaan yang kita ada tu, maknanya apa, untuk hari tua kita, supaya nanti jangan hari tua dah tak ada duit lagi, untuk survive. Sebab bila kita kerja ada gaji kan, lepas kita tak kerja dah tak ada gaji, ataupun mungkin kita ada pencen tapi tak banyak, tak cukup. Jadi kita nak menikmati keyakinan keuangan masa tu, bukannya masih lagi risau pasal duit, masih terpaksa bekerja kan. Okey, lepas tu kita kena ubah kita punya simpanan tu, besaran kita untuk jadikan sebagai pendapatan. Saya akan terangkan sini secara general lah, akan terang sikit-sikit nanti. Dan kita kena maksimalkan kita punya wang persaraan tu. Contohnya kita letak dekat KWSP kan, dapat 5-6%, adakah cukup? Kita boleh maksimalkan, untuk dapat lebih lagi. Okey. Lepas itu ini sangat penting, sebab setiap yang hidup pasti akan mati. Jadi harta tu kita tak boleh buat mati orang kata kan, tetapi kena tinggalkan dan diagihkan kepada yang tinggal. Maknanya apa? Kita kena buat perancangan lah, perancangan pewarisan dan juga perancangan untuk meninggalkan legasi kita, Dan tentu kita kena buat perancangan wasiat lah, wasiat untuk diri kita sendiri sebagai saham akhirat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Okey. Dan untuk yang berniaga, mungkin kita kena rancang untuk meneruskan perniagaan tu. Lepas kita tak ada macam mana, kita kena rancang. Okey, itulah piramid kebiasaan kewangan, maknanya daripada mula bawah tu kita sendiri bertanggungjawab untuk mencipta kekayaan dengan bekerja, berniaga sebagainya, dan lepas tu kena lindung kekayaan kita, kena kumpul kekayaan kita, kena sucikan, kita pelihara, dan seterusnya kita kena rancang supaya bila tak ada nanti kita kena agihkan lah, agihkan supaya dapat dimanfaat dan tak disia-sia. Faham Okey, sekarang kita tengok 10 langkah tadi kan. Langkah pertama, mudah saja. Kita kena faham, anda kena faham di mana sekarang. Maksudnya di mana bukan lokasi lah, bukan tinggal mana. Kedudukan keuangan. Macam mana tu? Apa kita kena buat? Pertama, anda kena senaraikan semua duit yang masuk, yang atau kita panggil pendapatan lah, hasil daripada kerja, kita berniaga, kita ada buat sewa rumah ke, dan kita itu adalah duit yang masuk kan, duit masuk sebagai pendapatan. Dan kita senaraikan juga duit yang keluar. Duit keluar dipanggil perbelanjaan kan. Okey, itu belanja untuk keperluan harian lah, kita untuk bayar hutang, dan bayar hutang adalah perbelanjaan, dan simpanan pun adalah sebahagian dia perbelanjaan, bukan pendapatan. Sebab kita dapat duit, lepas tu kita simpan, lepas tu juga pelaburan. Okey. Nah, lepas tu kita tengok pendapatan kita dengan perbelanjaan macam mana, dia punya situasinya, macam mana dia. Pendapatan bila tolak dengan perbelanjaan akan ada lebihan kan. Okey, itu kita panggil aliran tunai bersih ataupun net cash flow lah. Okey, aliran tunai bersih. Jadi cuba kita tengok
pendapatan kita. Ini contoh. Katalah kita bekerja ada gaji RM5,500. Lepas tu kita ada rumah yang kita sewakan ada pendapatan RM1,000. Itu jumlah pendapatan kita dalam RM6,500 lah kan. Lepas tu kita senaraikan juga apa yang kita belanja. Untuk keperluan harian mungkin RM2,000. Lepas tu rumah yang kita duduk tu kita ada bayar dengan loan bank kan RM1,500 contohnya. Lepas tu rumah yang satu lagi rumah kita sewakan walaupun kita dapat setiap bulan RM1,000 tapi kita bayar dengan bank pun RM1,000 juga contohnya lah mungkin lebih mungkin kurang kan. Jadi itu adalah perbelanjaan kita kereta yang kita beli tu kita bayar ansuran pun perbelanjaan dan kalau ada kredit card kita bayar bulan-bulan tu. Okey. Dan ramai orang juga membuat pinjaman peribadi kan. Ini hiburan. Hiburan kena bajetkan jugalah, kena tuliskan juga berapa kita belanja satu bulan tu. Okey. Lepas tu dah semua senaraikan tu, kirakan perbezaannya. Perbezaan yang kita panggil tadi apa? Aliran tunai bersih. Positif ke negatif. Dalam kes ni yang kita tunjuk contoh ni dia negatif. Dia negatif. Maksudnya apa? Perbelanjaannya lebih daripada pendapatan dia. Ini tak ada lebihan. Tak ada lebihan untuk kita simpan atau untuk merancang lagi. Betul tak? Itulah masalahnya. Masalahnya. Setiap bulan kalau negatif macam ni memang masalah lah. Apa yang selalu berlaku adalah ramai orang ramai belia yang sama ada dia akan ambil lagi kredit card lain. Saya ada kawan pernah ada 11 kredit card. Bila saya tanya buat apa tu? Ini maksudnya ini untuk beli, lepas tu yang satu lagi untuk apa? Bayar kredit card tu. Maknanya dia top up macam tu je. Jadi sangat bahaya Okey. Dan juga ada sampai terpaksa pinjam peribadi yang dengan bank tu satu hal lah, dengan Along pun satu hal juga kan. Sebab apa? Dah negatif kan. Bila negatif tak cukup lah. Okey. Itu masalah. Tak ada cerita nak merancang mana tak ada simpanan lebih. Okey, yang tip pertama yang saya nak beri adalah kita kena pastikan lah aliran tunai bersih sentiasa positif lah. Sentiasa positif. Okey. Mana senaraikan dan tengok dia positif ke tak. Lalu kalau kata negatif macam ni kena adjust lah. Contohnya kalau dia short 200 kan, itu hiburan sampai 500 tu kena kurangkan lah. Itu contoh lah, mudah kan. Kurangkan dia okey lah kan. Yang lain tu mungkin tak boleh buat apalah sebab itu kena bayar kat bank dan juga untuk keperluan harian pun mungkin boleh bajetkan juga. Itu contoh. Okey. Apa yang penting angka pertama adalah kita faham kita ni macam mana. Kita ni sihat atau sakit. Financially lah. Secara kewangan sihat atau sakit, positif atau negatif. Okey. Itu langkah pertama. Faham Langkah kedua, kita kena tengok duit tu, lihat duit tu secara positif. Apa maksud itu? Sebab apa? Mungkin kita tak biasalah, tak biasa perkataan ni. Pernah dengar tak? Money is the root of all evil. Ini mungkin kita tak biasa, tapi kita kata Mak Saleh lah. Mak Saleh kadang-kadang bercakap ni. Ataupun orang agama lah kadang-kadang cakap ni. Ni kata kalau banyak-banyak duit pun buat apa? Nanti jadi benda yang buruk berlaku kan. Bukan buruk apa, sebenarnya kita akan buat benda-benda yang tak betul kan. Jadi ke arah kejahatan lah sebenarnya juga yang tak baik. Mana datang perkataan ni sebenarnya? Mana datang ni sebenarnya? Sebenarnya saya tak ada kena-kena agama lah, tapi ini fakta lah. Fakta sebenarnya ini datang daripada orang yang menganut agama Kristian lah. Dalam Bible dia ada ayat mengatakan for the love of money is the root of evil. While some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Okay. To money is the root of evil. Itu yang dia nampak lah yang merah tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, ditinggalkan yang perkataan yang warna biru tu, for the love of money. Of course lah. Kita telah cintakan duit. Bila kita cinta duit tu yang masalahnya, kita jadi tamak, kita nak untung lebih kan. Itu yang jadi evil lah. Katakan betul tak? Kita sanggup curi, merompak, bergai kan, ambil hak orang kan.
Itu sebenarnya, bukan duit tu masalah dia. Masalahnya cintakan duitnya berlebihan. Faham Untuk Islam macam mana pula kita pandang? Islam ni surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 saya bacakan sekejap. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki, yakni nikmat yang mulia. Faham Itu saya merahkan nafkah dan nikmat. Apa maksudnya? Kita tengok dia orang bahasa cakap berkata pasal nafkah. Nafkah ni panjanglah kan, tapi saya salah satunya membelanjakan lah. Selalu orang kata nafkah ni tanggungjawab suami kepada isteri, itu saja. Tak juga itu nafkah kepada keluarga. Maknanya kita membelanjakan wang kita, membelanjakan hati kita. Faham Jadi kali ni sebenarnya wang boleh bantu kita sebenarnya ke arah yang positif, betul? Itu untuk apa? Untuk menikmati kehidupan yang baik. Kan saya sebut tadi yang warna hijau, nikmat. Nikmat tadi kan, nikmat ni menikmati hidup yang lebih baik. Dan bayar hutang lah. Bayar hutang, kadang-kadang kita tak elak berhutang kan, tapi kita kena bayar, betul? Lepas tu kita boleh gunakan wang sebagai positif untuk membantu orang lain, dan untuk menikmati kebebasan kewangan. Itu jadi wang tu secara positifnya boleh untuk kegunaan kita nak menikmati itu yang lebih baik dan juga kita bantu orang, betul tak? Jadi tip yang kedua adalah kegunaan utama yang wang anda adalah untuk dibelanjakan tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan. Itu kena ingatlah. Clear Nombor 3, tulis matlamat kewangan anda. Tulis. So, apa matlamat anda? Masa hidup apa matlamat? Contohlah saya kasih contoh, mungkin kita nak beli kenderaan, bukan setakat kenderaan yang selamat untuk pergi kerja kan. Dan kita cukup simpan duit untuk perkahwinan, Lepas tu kita beli rumah, beli rumah yang selesa, bukan tak semestinya mahal kan, tapi rumah yang selesa untuk tinggal, Lepas tu ada wang simpanan yang cukup untuk anak lanjutkan pelajaran, universiti yang baguslah kan. Dan ada pelindungan kesihatan, pelindungan kesihatan untuk diri kita dan keluarga. Dan kalau ada lebih, sebaik-baiknya ada lebih lah, sebab itu penting kita dapat menderma atau bersedekah, wakaf dan sebagainya kan. Lepas tu kita ada wang simpanan untuk kita menunaikan haji kan. Ada simpanan untuk persaran kita lah. Ada kalau yang nak berniaga ataupun belum berniaga tapi nak mula perniagaan, ada simpanan atau modal untuk memulakan perniagaan kan. Itu kita mungkin kita matlamat kewangan kita lah kan. Lepas tu yang penting ada pendapatan yang cukup untuk pembelanjaan dan juga untuk bayar hutang-hutang kita. Itu mungkin matlamat kewangan anda. Tuliskan. Dan jangan lupa juga selepas ketadian anda pun patutnya kena ada matlamat lah. Ini ramai orang tak buat lah, ramai orang tak fikirkan. Dana simpanan, dana simpanan yang cukup untuk keluarga yang kita tinggalkan untuk teruskan kehidupan lah. Penting kan? Lepas tu untuk diri kita sendiri, kita ada sumbangan wang, amal kebajikan, wakaf, sedekah sebagainya yang berterusan kan. Dan untuk yang berniaga, lepas dia anda tak ada, siapa akan meneruskan perniagaan? So kita kena rancang, betul tak? Dan of course kena, kalau kita berhutang ni katalah 10 tahun berhutang, baru 5 tahun dah meninggal kan, maksudnya ada banyak hutang tinggal. So kita kena pastikan bila kita meninggal ada baki hutang kita tu cukup wang simpanan tu dibayar, atau ada perlindungan untuk membayar baki hutang tu kan. Itulah matlamat, antara matlamat kewangan anda, tuliskan. Faham So bila tuliskan ni, kita boleh tulis dalam bentuk ini mungkin selalu dengar dipanggil smart goal. Smart goal, matlamat anda tu smart goal yang spesifik, yang measurable, yang achievable, yang realistik dan juga yang timely lah. So ini saya tak akan terangkan detail, mungkin ramai yang tahu, kalau tak tahu pun boleh bertanya atau boleh Google, boleh ini
Ini sebenarnya dah lama lah, daripada tahun 1980-an orang dah gunakan ni. Tetapi sekarang sejak tahun 2000, yang smart goal ni tetapi ada yang lebih lagi dia kita berkesan lagi, kita panggil hard goal. Hard goal maksudnya heartfelt, rasa di hati. Animated maksudnya bersemangat lah, bukannya pasif. Lepas tu required, maksudnya goal kita tu adalah goal yang kalau tak buat problem, kena buat juga, perlu buat. Dan difficult, maksudnya bukan yang mudah-mudahnya goal, yang challengingnya. Itu supaya kita motivated untuk challenge. Maknanya kalau kita challenge high, dapat setengah pun dah kira baguslah, daripada kita challenge setengah dapat suku pula. Betul tak? Jadi itu berbezanya. Smart goal tak ada masalah, dia lebih fokus pada yang achievable dan realistic. Maksudnya ini macam takut-takut goal lah kan, macam puas hati sendirilah, tapi mungkin tak dapat benda yang besar kan. Tapi hard goal ni lebih pada yang challenging, yang susah, dan juga yang kita berani nak buat, ataupun kita audition ataupun animated. So itu ini saya tak akan terang di sinilah, sebab masa tak mengizinkan. Sama juga boleh belajar di My Pusaka, kami hard goal ni sebab hard goal ni dia approach dia emotional, betul. So dia lebih pada gunakan ilmu NLP lah, Neuro Linguistic Programming. Ini kita diajar oleh Dr. Azhar lah, Dr. Azhar, tapi ini itu approach dia, approach yang barulah, so lepas tu bila dah ada ni, kita kena visualisekan, betul tak? Visualisekan. Kalau dulu kita sebab sekarang orang masih buat vision board, dia panggil vision board, semua kita punya goal kita dapatkan gambar, tulisan tampalkan, tetapi sekarang tahun millennium ni lah, tahun 2000 lebih, kita ada dipanggil dream board. Nampak beza tak? Vision board ni nampak macam serabut sikit lah kan, serabut apa kita jumpa dan kita tampal kan, tak susun. Kita tengok pun kena sendiri je lah faham, mungkin lah sendiri faham. Orang tengok tak faham, tak organize. Tetapi dream board ni dia organize, mudah faham, dan dia kategori spiritual, mental, physical dan sebagainya lah. So mana kita lebih diversified lah, kata komprehensif, bukan sakat duit. Goal kita bukan duit ada, banyak benda lain, faham yang ni pun boleh belajar, di My Pusaka pun kami ada program macam ni, dream board ni melalui trainer luar lah, trainer luar. Tapi ini penting, apa-apa hal pun, bila kita ada goal tu, kita tip ketiga, kita kena pecahkan goal tu kepada matlamat kecil. Contohnya kalau goal untuk long term 5 tahun kan, jangan letak yang 5 tahun, ni akan 5 tahun, tapi lepas tu tak ada semua goal. Bila tak ada semua goal, kita macam tunggu lepas dekat 5 tahun baru alamak tak buat apa-apa lagi. Itu masalah dia kan. Jadi kita kena breakdown, mungkin yearly ke kan, target dia mungkin increase macam itulah. Kalau 1 month pun sama, breakdown ke weekly. Eloknya ada yang daily, something like that lah. Tapi kita breakdown kepada goal yang kecil-kecil dan meningkat lah contohnya. Itu tip dia. Faham yang keempat pula, jejak perbelanjaan anda. Ini sangat penting. Ini ramai orang fail. Kalau tanya saya sebenarnya bukan saya lah, arwah ayah saya, dia dah pakai ni. Ramai kalau tengok kan, kalau saya tunjuk nanti semua orang gelak lah. Tapi ini work, work. Ini dia buku 35. Buku 35 bunyi macam kelakar kan, tapi semua direkodkan dalam buku ni. Terutamanya hutang lah, hutang. Kita belajar tahu gaji kan, tahu berapa nilai kan, berapa dapat. Tapi belanjaan tu kena rekodkan lah. Rekod ke macam cukup tidak kan. Dengan kedai pun sama, hutang kedai kan. Jadi ini cara tradisi lah. Tapi sekarang cara modernnya kita boleh pakai spreadsheet, spreadsheet, Excel semua tu kan. Tetapi lebih canggih lagi, sebab ini spreadsheet ni susah juga nak tengok kan, dan juga kena pandai lah, kena pandai buat kan, dan kena pandai baca. Yang senang sekarang ada, kita panggil spending tracker apps lah, macam-macam.
Google apa Play Store ke apa, boleh banyak boleh download lah. Yang free je banyakkan mana kita boleh tengok kita punya pendapatan, letakkan apa dia perbelanjaan ikut kategori, lepas tu tiap kali kita beli barang ke benda ke spend ke, kita akan rekodkan kan, key in satu page. Okey, lepas tu kita boleh tengok dia punya hasil dia, kita ni positif ke negatif, perbelanjaan ke lebih ataupun income, mana kita punya tadi sakit ke sihat kita punya kewangan kita kan. Faham Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau kita tengok dan negatif ni, alamak mana yang kena cut lah, senang cakap kan. Faham Kalau positif, okey, ada lebihan untuk buat saving dan sebagainya. Faham So maksudnya apa? Maksudnya untuk mencapai matlamat kewangan ni, anda mesti bertanggungjawab setiap perbelanjaan anda. Bertanggungjawab setiap perbelanjaan. Apa maksudnya? Tak bertanggungjawab adalah pakai belanja je. Belanja ni tengok duit sampai susut. Itu tak bertanggungjawab lah. Kalau bertanggungjawab, dia akan tengok apa efek dia. Bila belanja ni dah negatif ke, belum negatif ke, berapa jauh lagi ke. Jadi dia akan bertanggungjawab, dia akan kontrol. Betul tak? Kita track, kita jejak belanja kita. Faham Dan seterusnya nombor 5. Konsep dia kita panggil bayar diri anda dulu. Bayar diri anda dulu. Bukan beli diri kita. Kita belanja untuk diri kita sendiri. Apa maksud dia? Macam ni. Ini dalam financial planning kita ada dipanggil the 50-30-20 budget rule. Ini dah lama pakai lah. Ada orang ubah sikit lagi 40-30 tu. Okey. Tapi hasilnya sama. Sekata waktu juga kan. Macam mana kita nak kata orang kategoriskan, dividekan. Tapi konsepnya basically standardnya inilah. Sini di mana kita ada need, want and saving kan. Need tu keperluan lah. Keperluan apa? Contohnya tentulah untuk kita punya grocery, untuk rumah kita. Keperluan rumah, kita punya utility, elektrik, air dan sebagainya kan. Loan, kita duduk rumah tu kena bayar loan. Okey, itu perlu kan. Rumah tu, apa kita punya kenderaan, walaupun kita bayar loan, itu kita perlu. Ini special sikit. Ini yang saya bukan apa. Saya ni graduate dari US. Masa saya kat US, bukan saya nak compare, tapi ini hakikatnya lah. Mentality, mindset. Mungkin dah dia punya culture macam tu, mungkin dia punya condition macam tu, di mana insurans perlindungan untuk diri sendiri ni adalah wajib. Kalau tak ada tu maksudnya ni level third class ke, low class, macam gelandangan ke, yang perlukan bantuan lah, kerajaan lah. Kalau kita rasa kita kat situ, tak tahulah kan. Tapi basically orang yang ada kerja, ada perniagaan, yang mampu, biasa-biasa tu dia akan ada takaful, untuk Islam lah kan, dia ada insurans untuk perlindungan diri, keluarga, untuk hospital dan sebagainya. Jadi benda tu adalah keperluan. Tapi kita culture kita kat sini beza sikit. Kalau ada lebih baru dia beli takaful. Dan dia gunakan tu takaful tu sebagai saving, daripada saving dia guna. Itu konsep yang agak kurang tepat. Itu mindset kena ubah. Kalau kita mindset kita betul, apa-apa hal kita akan ambil takaful dulu. Faham untuk lindung diri. Sebab itu sangat-sangat itu keperluan, bukannya kemahuan. Yang next tu lah, yang 30% tu kemahuan. Want. Apa dia? Ini jelas lah. Kita shopping lah. Shopping sekarang ni patutnya shopping berkurang. Kedai tutup. Tapi kedai online pula tak tutup. Itu pun masalah juga kan. Jadi, okay. Lepas tu kita boleh makan kat rumah. Tak boleh makan kat kedai kan. Tapi kita order. Aduh, satu hal juga kan. Lepas tu hobbies. Hobbies. Pasal hobi ni diri saya nak share lah. Okay, saya dulu masa bekerja dulu kan, sebab saya financial planning ni macam kebanyakan orang lah, orang yang mendengar pun mungkin sama, kata orang very poor, duit banyak, gaji besar, tapi kita punya want tu besar. Lebih dari 30%, lebih dari 30%. Contohnya saya spend main golf. Kita dah manajemen kita main golf. So semuanya nak beli, semuanya nak belanja kat situ, sampai bajet sampai 2-3 ribu sebulan, hanya untuk golf saja.
Kalau gaji 100,000 tak apalah kan. Boleh apa 10,000 ke lebih ke tak apalah kan. Itu pun banyak lagi benda-benda lain kita belanja kan. Itu masalah dia. Okey. Kita tak faham konsep ni. Kita tak bajetkan. Dan last sekali, ini yang paling pentingnya, paling penting ni. Ini yang saya kata kena dahulukan. Bayar di sini adalah apa-apa hal, ini dia, saving tu. Okey, saving untuk apa? Untuk emergency lah. Emergency untuk kecemasan, emergency fund dipanggil kan. Dan juga untuk perancangan kita lah, perancangan untuk achieve kita punya financial goal ataupun untuk mencapai kita punya matlamat kewangan kita. Faham Jadi daripada 100% gaji kita, income kita tu, benda pertama sekali kita bayar diri kita. Maksudnya apa? Kita set aside ataupun kita asingkan dulu, asingkan dulu 20% tu sebelum kita nak belanja. Kita asingkan 20% daripada pendapatan kita untuk apa? Dana kecemasan, untuk berapa lama? Sebaik-baiknya kurang-kurangnya 3 bulan ke 6 bulan. Maksudnya kalau kita kena berhenti kerja ke, ada masalah ke, kesihatan, kemalangan, benda yang emergency lah dulu kan, kita dah ada duit. Tak adalah sampai kita terpaksa berhutang piutang. Faham Lepas tu, lepas dah siap tu, dah asingkan duit tu, lebih tu baru kita start fikir nak melabur. Melabur, lebih tu untuk apa? Untuk kita punya matlamat kewangan kita. Ini tak belum apa-apa lagi dah cerita nak beli kereta, nak beli apa lagi, rumah rumah boleh sewa kan. Kereta belum mampu, buat saving dulu kan, lepas tu belilah. Saya sendiri pun tak terus beli kereta. Saya pergi kerja dulu, naik bas sangkut-sangkut, bayangkan daripada Seremban tu naik bas sangkut-sangkut. Lepas tu tak larat lah, naik motor. Naik motor. Lepas tu bila dah cukup saving nak bayar deposit kereta semua tu, barulah saya beli kereta yang saya pertama. Lepas lebih setahun saya bekerja. Faham bukannya terus dah ada gaji baru 2-3 ribu dah terus nak beli kereta dah. Memang boleh lepas lah, sebab bank tu tak tengok kita punya perbelanjaan sepenuh kita betul-betul kan. Kita pun boleh tipu lah senang cakap kan. Kecuali kita ada rekod pinjaman lain kan. Okey, so macam mana tu? Contoh kita ada pendapatan 5,000 sebulan. Okey, so pertama kita simpan 20%. 20% mana 1,000 lah, setiap bulan RM1,000. Itu sepatutnya. Itu challenging kan bunyi Lepas tu kita perlukan, katalah dana kecemasan kurang-kurang 3 bulan, maknanya kena ada 15,000. Maksudnya kena simpan 1,000 tu selama 15 bulan. Barulah dapat 15,000. Okey, kita kena, so tip yang kelima adalah simpan dulu sebelum belanja. Jangan terus dapat dah fikir nak beli ni. Itu memang bunyi macam payah kan, tapi itulah hakikat. Tu sebabnya tadi saya tunjuk berita harian online punya kekerataan tu, yang di mana belia-belia kan tak faham, dia ingat dah ada gaji 2-3 ribu dah boleh dah beli ni handphone, dah beli ni semua ni kereta lah, semua dah boleh beli tanpa bajetkan betul-betul. 50, 30, 20 dia tak faham, jadi tak ada buat saving, tak ada, semua dah belanja habis. Dia punya need tu, tersilap dia punya want tu lagi besar daripada need. Saving kosong, lalat negatif. Itu masalah. Faham Okey, seterusnya ke-6, belanja kurang. Apa maksudnya belanja kurang? Macam ni. Tengok siapa ni? Kenal tak Ini Warren Buffett. Warren Buffett ni orang yang salah seorang yang terkaya di dunia. Tahu tak berapa dia punya dia punya net asset dia? Nilai bersih dia, net worth lah, dia panggil net worth. Net worth berapa? 90 billion USD. Bukan million, billion. Net asset ni bukan maksudnya harta dia, duit income dia 90 billion. Maksudnya dia punya asset tolak dia punya liability kan. Itu perbezaan dia. Faham tak? Mungkin dia punya asset tu tak tahu berapa billion kan. Okey, lepas tu tolak yang dia punya liability semua ada 90 billion. Boleh bayang tak? Boleh bayang. Sangat kaya kan. Okey, soalannya, orang macam ni agak-agak jenis kenderaan apa dia pakai?
Mampu tak dia beli kereta yang paling mahal di dunia? Tahu tak apa sekarang kereta yang paling mahal di dunia? Ini dia. Buruk juga kan? Tahu tak berapa harga ni? Ini namanya bukan, memang kereta buruk tahun 1963, bukannya 2001, 2021, 1963 Ferrari 250 GTO. Ini kereta yang paling mahal di dunia sekarang. 70 million US dollar. Mampu tak Warren Buffett beli? Mampu kan? Berapa biji dia boleh beli? Banyak. Keretanya dalam dunia ada 36 biji. Dia boleh beli semua tu kalau dia nak. Betul tak? Ya? Kalau kita lah. Kalau kita ada 50 bilion, mungkin kita akan buat benda itu. Betul? Ramai yang orang yang banyak duit buat macam tu kan? Beli satu kereta tak cukup. Nak 2, nak 3, nak 10, nak buat koleksi kereta pula kan? Kalau saya nak buat kereta boleh je pergi Shell tu ada Ferrari-nya tu murah model kan. Tengoklah apa buat kan. Okey. Ini kereta dia. Ni kereta dia. Ya apa ni? Kereta Cadillac. Cadillac ni kira macam premier kereta juga dekat US brand, made USA lah tetapi taklah sama Ferrari ya. Okey, tapi ini keretanya pun dia dah lelong lah ya. Mengapa dia lelong? Sebab anak perempuan dia malu tengok bapak dia bawa kereta ni. Bayangkan, kaya-kaya tapi kereta buruk pakai. Lama dia pakai kereta ni kan. Tahu tak kereta ni tahun bila? Dia baru dia lelongkan ni. Baru dia jual lah lelong. Dia jual tahun 2006 punya kereta. Lama dia pakai bertahun-tahun. Dia beli pun masa tu harga 45 US dollar je. Dia lelong pada 10,000 US dollar. Boleh bayang tak? Boleh bayang compare kita. Ya, jadi belanja kurang, spend less. Sebab apa? Nombor satu, orang selalu kata, kita belanja ikut kemampuan. Saya setuju, itu dah tentu. Tapi lebih penting adalah, tip nombor 6 adalah belanja yang perlu, walaupun mampu. Walaupun Warren Buffett mampu beli kereta Ferrari, kereta paling mahal di dunia, tetapi dia hanya beli kereta Cadillac tu sebab itu cukup dah, selamat kan, comfortable. Dia kata point dia betul lah, daripada point A ke B lah. So kita kata okey, tapi tak selesa, Cadillac selesa, Ferrari pun selesa kan. So dua-dua selesa, mengapa dah bayar mahal? Bagi dia lah tapi bagi kita beli tu dah lah tak perlu kan. Itu tak mampu lagi parah lah kan. Tapi konsepnya walaupun kita mampu, sebaik-baiknya kita beli yang perlu saja. Boleh tak? Itu sangat-sangat penting. Itu kalau kita betul-betul nak financial freedom lah. Faham Okey, angka seterusnya ketujuh, beli pengalaman bukan barang. Apa maksud tu? Tentu kita beli barang kan, beli pengalaman macam ni lah. Kita tengok gambarnya. Ini apa? Makan lah kan. Okey, ini makan juga kan, dengan keluarga, betul? Apa bezanya? Ini makan bersama keluarga, ini pun makan bersama keluarga, sama je. Okey, bezanya adalah dia makan kat restoran mewah. Yang ini makan mungkin kat rumah atau restoran murah lah, senang cakap kan. Tetapi objektif sama je. Objektif makan bersama keluarga kan, makan sedap-sedap. Okey, tapi bezanya adalah yang ini mungkin seorang RM100 seorang bayar. Yang ini RM10 seorang je. Kan? 10 kali dia. Hasilnya sama je. Pengalamannya sama. Mungkin kadang-kadang ke rumah atau mungkin lagi close, lagi bonding ni kan. Kalau kat restoran tu kadang buffet besar, bukan ada communication pun, tak kenal pun kan. Tak mesra pun Jadi beli pengalaman. Maksudnya kalau setakat tujuan dia sama, kita kena pilih lah, kena buat pilihan yang betul. Kita beli barang yang dapat cipta yang membahagiakan keluarga. Dua-dua boleh bahagian keluarga kan. Tapi kalau sama je, lebih kurang je, kadang-kadang tak perlu belanja pun. Sebab apa, yang penting adalah kita luangkan masa je. Kadang-kadang kita kadang macam ni sebab ada contoh pergi holiday, kita boleh pergi holiday overseas mahal ataupun lokal contoh kan.
Jadi pengalaman tu sama je lebih kurang kan, tapi sebab kita mungkinlah kadang-kadang ni masalah kita ikut nafsu, nak beriak lah, nak berbangga lah kan, nak menunjuk. Itu sebab kita pergi restoran mahal lah, padahal tak perlu pun, padahal tak mampu pun. Betul tak? Itu kena ingat Faham Langkah seterusnya nombor 8 adalah ini paling penting lah. Ini semua orang tahu. Langsaikan hutang anda. Langsaikan hutang anda. Ini fakta fakta ni AKPK AKPK punya data tu kecil sangat saya besarkan dia kata beban hutang rakyat Malaysia. Nombor 1 apa? Ini dia. Nombor 1 adalah mengapa 22.8% adalah kerana perancangan kewangan yang lemah. Itu fakta. Banyak lagi saya ada artikel lebih kurang sama sama aja sebab perancangan kewangan yang lemah. Itu sebab pertama. Kedua sebab ini kos perubatan yang tinggi. Itu yang saya cakap tadi perlindungan takaful tu wajib faktanya di Malaysia rasanya dalam 40% saja ada orang perlindungan kesihatan ni jadi kalau dekat US majoriti orang ada kurang-kurangnya 1, average-nya boleh sampai 2-3 pun ada. Kita bukan 1, kosong. Itu masalah dia. Tapi hakikatnya macam inilah 18.1% masalah hutang tu sebab tak ada perlindungan insurans dan takaful. Faham dan apa tu? Gagal dalam perniagaan lah. Ini masa COVID masa COVID ni itu memang banyaklah berlaku. Banyak berlaku, bertambah. Ini statistik lama ni. Kalau sekarang ni mungkin lagi meningkat lah kan. Lepas tu apa tu? Ini dia hutang kad kredit 11%. 11% hutang kad kredit. Yang ini memang parah lah. Memang parah. Macam saya cakap tadi sebab bila dia punya net cash flow dia negatif kan, apa dibuat adalah dia ambil kad kredit lagi untuk top up. Tapi sebenarnya kad kredit tu bukannya saving, bukannya pendapatan itu bukan income, itu adalah perbelanjaan. Mana menambah negatifkan lagi. Faham bukannya menjadikan dia positif. Itu ramai orang salah faham. Faham okey. Last sekali adalah hilang pekerjaan lah. Hilang pekerjaan ni masa COVID lagi lah. Lagi parah. Itu antara sebabnya mengapa orang ramai hutang. Itu daripada AKPK. Jadi macam mana ni nak langsaikan hutang? Nak langsaikan hutang ni ada strategi dia lah sebenarnya. Ada strategi dia. Dalam financial planning, perancangan kewangan dia ada dua cara. Okey, satu dia panggil debt avalanche. Avalanche ni macam salji runtuh lah daripada atas gunung tu banyak snow tu kan, dia runtuh makin ke bawah makin kecil. Apa maksud dia? Maksudnya okey, mula-mula kita semua yang kita hutang kita bayar minima lah, bayar minima yang contoh bank require kan. So, dan kita tengok daripada hutang-hutang, tenaga hutang tu mana yang faedah paling tinggi. Kita akan start dengan itu. Sebab faedah tinggi ni kalau siapa yang faham dia akan compound interest dia panggil kan, itu akan berlipat kali ganda. Contohnya kredit kad 18%. Sangat-sangat tinggi. Itu kena settlekan dulu contohnya kan. Kalau housing loan selalunya rendah aja. Jadi itu mungkin kendian. Okey, itu satu strategi. Satu lagi strategi dipanggil debt snowball. Debt snowball. Snowball tahu? Daripada kecil tu gulung-gulung dia besar. So maksudnya samalah. Kita bayar minima setiap hutang kita, lepas tu ambil hutang yang nilai paling kecil sekali, okey, settlekan dulu. Kita ambil lagi besar. Mesti satu. Jadi dari 10 tu kan satu adalah 10, 9, 8, 7 dan seterusnya, mungkin yang paling besar last sekali. Dia nampak macam tak best lah kan, kalau boleh hutang yang besar dulu kan, tapi dia punya lebih pada psikologi lah. Psikologi bila kita dapat selesaikan satu hutang kita rasa okey dapat 10 jadi 9, dapat 8. Faham tak? Dan benda tu mudah bila kecil tu mudah kan. Jadi motivasi untuk membayar hutang tu ada. Itu lebih senang lah sebenarnya. Senang cakap antara dua debt avalanche dengan debt snowball. Ramai orang praktis debt snowball. Itu lebih mudah. Bukan terbaik tapi lebih mudah. Okey, yang terbaik ada faedah tinggi. Sebab faedah tinggi ni dia akan melampau sampai you bayar yang faedah rendah, tapi lepas tu tak efektif sangat sebab faedah tinggi akan mengejar mengejar
negatif tu dia akan bertambah teruk over time. Faham So jadi tip ke-8 adalah sebab utama berhutang adalah kerana perancangan kewangan yang lemah. Perancangan kewangan termasuk perancangan untuk membayar hutang lah. Bukan lemah lagi, tak buat pun ataupun salah kan, macam saya cakap tadi dah hutang banyak. Ingatkan ambil kredikat untuk top up hutang, sebenarnya kredikat bukan saving, bukan pendapatan. Itu adalah perbelanjaan tambahan lagi, menambah negatifkan lagi masalah kita. Betul? Faham Terutama kredikat, interest sangat tinggi. Okay. Now, ke-9. Cipta pendapatan tambahan. Yang ini obvious je kan? Kita income ada yang dipanggil income aktif dan income pasif. Income aktif pokok lah daripada kita punya kerja lah, gaji. Gaji kalau orang niaga daripada dengan keuntungan dia lah kan. Dan yang pasif ni adalah mungkin daripada kita ada rumah kita sewakan, kereta kita sewakan, sewa lah, senang dekat pendapatan sewa. Dan juga daripada pelaburan yang datangkan pulangan kan. Itu pendapatan pasif. Saya tak kata kena tambah pasif, tapi mungkin kadang-kadang kita tambah aktif juga. Contohnya, apa idea pendapatan tambahan ni? Yang aktif contohnya, ramai orang sekarang lah, terutama zaman COVID ni, kerja dibuang kerja dah tentulah, ataupun gaji diturunkan, kos living pun tinggi kan. Jadi kena ada pendapatan tambahan. Satu adalah mungkin boleh jadi pemandu e-hailing. Ramai orang yang degree ke apa, master ke apa kan, tak cukup, dia boleh buat part time. Ini idea lah, tak semestinya kan, tapi ramai buat. Ada orang buat sampai buat full time lagi. Ada orang income lebih. Tapi mesti ingat benda ni patutnya tak boleh jadikan sebagai sesuatu yang kekal. Sebab nanti kita macam kerja ni dia macam dia ada kerja ada gaji lah senang cakap. Kalau kita sakit macam mana? Kalau kita dah tua macam mana? Takkan selama nak buat macam ni. Kita ada family macam mana? Benda-benda macam tu kena ni hanya sebagai pendapatan tambahan. Faham Sekarang saya nampak tapi orang sekarang buat macam full time dah. Tapi ialah sebab tak ada pilihan lain kan. Kedua dropship lah. Faham Dropship ni banyak bagus. Dan ada affiliate marketing ni, pemasaran affiliate. Kalau tak faham boleh Google bertanya. Semua orang dah tahu sekarang ni. Ada yang jadi YouTuber kan, ada yang terkenal itu kan, yang tunjuk cara masak pun dah boleh buat duit banyak kan. Itu part time je kan, housewife part time pun boleh kan. Lepas tu ini muda-muda sekarang dah ke arah sini, dia jadi macam full time pula, video gamer. Tapi dia aktif, maksudnya tak buat duit lah. Now yang pasifnya adalah contoh tadilah, dia sewa rumah, kedai, kereta sebagainya lah kan. Dan pelaburan, pelaburan hartanah dan juga saham lah. Antara tanah dan saham dia berubah-ubah keadaan lah ikut ekonomi. Contoh sekarang ni harga hartanah murah, tetapi orang tak mampu beli pula. Jadi kalau jadi ejen hartanah ke apa pun payah nak jual kan. Itu isu juga. Ada ramai sifu-sifu hartanah pun bungkus sekarang ni, sebab semua idea dia masa ekonomi booming tu tak boleh pakai sekarang. Strategi kena lain, market kena lain. Itu satu hal juga. Dan saham ni sebenarnya saham sekarang adalah masih yang terbaik lah. Kalau ada sekarang money is king now. Mana siapa ada cash lebih ni, simpanan, inilah masanya kalau nak melabur sebenarnya. Kata orang susah nak rugi, untung senang, sebab market memang tengah menaik sekarang ni lah. Dah dapat COVID recover ni kan, so market makin naik insyaAllah. Now, ramai juga terlibat dalam network marketing. Network marketing macam-macam jenis lah. Ada yang MLM dan sebagainya, tu faham lah kan, sebagai pendapatan pasif. Tapi kena jagalah, jangan sampai yang skim cepat kaya dan sebagainya. Itu kena jaga. Dan terakhirnya, apa kata sebagai perunding kewangan? Perunding takaful, perunding unit trust, perunding pewarisan kan. Itu sebenarnya boleh jadikan pendapatan pasif. Tapi kebanyakan ni, banyak yang kes ni macam ni, contohnya perunding kewangan ni kan, dia boleh jadikan mula-mula mungkin part time, mungkin lala jadi full time lah, macam itulah, boleh replace income tu. Itu idea lah, idea. Faham Titik ke-9 fakta. Faktanya ini kena faham, mungkin dah tahu, pendapatan daripada gaji anda sahaja tidak cukup untuk mencapai kebiasaan kewangan anda. Saya dulu ingat macam ni masa saya kerja kan, saya kerja gaji besar
kan ada EPF, betul tak? So saya sangkakan bila saya buat macam tu, dan bila retire nanti saya akan dapat kebebasan kewangan. Ada duit APM banyak, cukup semua kan. Tapi sebab kita tak faham kan, jadi tak cukup sebenarnya, tak cukup. Okey, kena ada passive income lain daripada pelaburan dan sebagainya. Faham Okey, ini yang last sekali. Langkah terakhir nombor 10 adalah labur untuk masa depan anda. Labur untuk masa depan anda. Okey. Apa-apa hal, kita kena sediakan dana kecemasan ni. Macam saya cakap tadi kan, 3 ke 6 bulan punya pendapatan kena sediakan dulu. Okey. Kalau 20% dari gaji, kata orang put aside dulu, dulu untuk kecemasan. Jangan gunakan kecemasan setiap hari. Kecemasan tu satu hal tu kan. Okey. Itu first step. Sebab apa? Itu consider masa depan juga, sebab kecemasan masa depan yang terdekat lah. Mungkin terdekat atau lama, kita tak tahu bila, mungkin tak cemas-cemas, mungkin besok dah cemas kan. Contohnya kan, tapi masa depan. Okey. Lepas tu ini obvious lah kan, masa depan adalah pesaran lah. Maksudnya mungkin kalau kita start kerja umur 25, kita secara 55 atau 30 tahun lah. Kalau kita dah masa ujung-ujung tu, ujung-ujung umur 40, kita mungkin buat sediakan dalam besaran tu untuk sampai umur 45, 55 tu 10 tahun. Macam itulah. Maknanya range dia macam tu. Okey. Kat mana? Setengah orang pergi simpanan tetap. Deposit lah, ataupun KWSP. Macam saya dulu masa kerja, saya relakan KWSP. So saya percaya KWSP tu untuk persaraan. So saya simpan kat situ lah. Lepas tu ni dia unit trust. Lepas tu dalam lama tu barulah saya beritahu sebenarnya unit trust ni boleh dapat pulangan yang lebih baik. Of course risiko lebih tinggi lah. Right. Jadi macam mana nak tahu perbezaan dia? Senang je. Okay. Kita dalam financial planning kita ada dipanggil rule of 72. Apa maksud dia? Ni sebenarnya rule ni untuk memudahkan kiraan lah. Kalau tidak nanti kena ke financial calculator kan. Yang senang aja. Maksudnya kita ada berapa return, berapa faedah ke, berapa interest kan, dan berapa lama kita boleh doublekan duit tu, boleh gandakan duit tu. Faham Contohnya kita mulakan simpanan tetap je. Simpanan tetap average kalau tengok secara history average kat Malaysia contoh 3%. Selalu kita dalam financial planning kita dengar 3%, kita nak gelak pun ya, nak nangis pun ya. Sebab faktanya lebih dari itulah. Tapi biasalah kerajaan dia tak boleh lah menang tinggi sangat kan, 3% ya. Jadi bayangkan kalau kita letak duit dekat FD 3% kan, saya cakap tu inflation rate 3% tadi. Simpanan tetap biasanya 3%. Jadi bayangkan kalau kita letak duit kita RM100,000 dekat simpanan tetap tu, kita biarkan selama 24 tahun baru dia jadi RM200,000. Itu fakta dia. Itu fakta dia. Faham 24 tahun baru jadi RM200,000. Tapi selamatlah. Itu fakta dia. Okey. Dan KWSP pun sama kan. Average dah 5, 6 dulu, tinggilah sekarang ni macam nilah 5, 6 kan. Okey. Untuk menggandakan kita ada RM100,000 tu mengambil masa 12 tahun. Lebih cepatlah, 2 kali ganda lebih cepat kan. Faham Tapi unit trust dia macam-macam jenis lah. Kita boleh ambil yang dipanggil high risk return lah kan. Jadi contohnya secara average sebenarnya unit trust dalam 12%. Kalau kita ambil maksudnya equity yang long term lah senang cakap So maknanya apa? Dia akan double lebih cepat lagi. Double lagi cepat, 6 tahun dah double. RM100,000 dalam 6 tahun dah double. Kita tengok fakta. Kita tengok fakta graf ni. Graf ni diambil daripada tahun 1980 sampai 2020. 40 tahun punya data ni kita punya stock exchange lah, KLSI kita Faham Orang melabur kat situ kan, semua orang kan. Ini apa kita nampak graf tu? Menaik ke menurun? Tu soalan. Selalu orang cakap takutlah nak labur ni nanti rugi. Betul. Tapi faktanya selama 40 tahun menaik ke menurun? Itu dia. Itu yang kena faham. Menaik kan? Dia menaik average dalam 12%. Itu fakta juga kan. Maknanya apa? Maknanya kalau kita tahun
90 kita laburkan 100,000. Okey, apa akan jadi selepas 30 tahun? Selepas 30 tahun apa akan jadi? 100,000 tu akan jadi 3.2 juta ringgit. Boleh bayang tak? Kalau 100,000 tadi letak dekat apa? Simpanan tetap tadi, dalam 30 tahun tu mungkin lebih-lebih pun akan jadi 200,000 lebih. 200,000 lebih dengan 3 juta tu lain kan? Kalau dia kat KWSP, mungkin dapat 400-500,000. Tapi kalau kat unit trust, kalau kita tak usik, biarkan turun naik selama 30 tahun, kita dah ada 3.2 juta ringgit. Banyak kan? Itu fakta lah. Jadi penting faham kan? Ilmu kena faham. Siapa yang faham dan buat, insyaAllah dia akan menikmatinya. Ini fakta yang sangat penting. Okey, lebih detail pasal investment semua ni, itu boleh tanya. Kita punya ramai perundi pelaburan boleh tunjukkan ataupun boleh belajarlah. Okey. Ketiga adalah penggantian pendapatan, income replacement. Kalau kita mati, tak mati tapi cacat kekal kan. Orang kata vegetable lah, koma sebagainya kan. Okey, ataupun sakit kritikal. Sakit kritikal mungkin kena tak boleh kerja lagi. So, pendapatan tak ada kan? Terhenti. So, macam mana nak ganti tu? Ini solusi yang simple sekali. Ambil takaful hayat. Simple je kan, takaful hayat. Okey. Untuk cover dapatkan pendapatan, penggantian pendapatan kalau kita mati, kita cakap kekal ataupun kita kena sakit kritikal. Faham So, dia punya konsep simple je. Kita carum 10% daripada gaji. Tadi saya cakap kata aku letak 10% kan. Carum 10% dari gaji tadi untuk lindung 100% pendapatan kita. 10% kita letak setiap bulan, kita akan dapat 100% pendapatan sebulan. Itu dia. Kalau berlaku, salah satunya kita meninggal ke, kita cacat kekal ke, kita sakit kritikal, 100% pendapatan kita yang tadi akan dapat balik. Padahal kita hanya mencarum, kita kata melabur ke, nak panggil ke, tak kisahlah. 10% saja dari gaji je. Penting tak? Contoh kita katalah kita carumkan RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan. Okey. Gaji RM1,000 sebulan. Gaji RM1,000 sebulan dan 10% RM100 sebulan. Itu yang kita mampu kan? RM100 10%. Okey. Dan apa akan berlaku? Bila berlaku salah satu daripada tiga saya cakap tadi, kita akan dapat RM100,000. RM100,000. Ini contoh saja. Dia akan tengok umur dan sebagainya lah. Tapi ini average. Banyak sekarang polisi takaful yang boleh kasih lebih daripada sini lah. Tapi pun tengok umur, tahap kesihatan dan sebagainya. Tapi ini saya kasih satu contoh. Konservatifnya contoh lah. Banyak yang walaupun lebih lagi. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kita ada penggantian pendapatan yang RM1,000 sebulan tu selama 100 bulan. Maknanya kalau the next 8 tahun kalau kita tak ada hilang pekerjaan ke apa ke, tak ada masalah. Tak ada masalah, ada 8 tahun lagi. Okey. Itu kalau 1,000 lah. Ada yang 200, 300 tu ikut umur dan juga polisi tu. Okey. Dan lebih lah. Itu maksud saya. Faham Itu sangat-sangat penting. Itu perancangan dunia. Apa kata perancangan masa depan dia bukan setakat di dunia saja, masa depan jaga masa depan di akhirat juga. Iaitu kena rancang juga, betul tak? Lepas kita meninggal apa jadi? Kan? Meninggal kita akan lalas pergi akhirat kan? Okey. So perancangan dia adalah kita laburkan untuk tadi saya sebut tadi matlamat dia adalah ada dana untuk kita bersedekah dalam bentuk wasiat. Wasiat ni sebenarnya untuk orang Islam adalah salah satu tujuan utama adalah untuk diri kita sendiri. Kita berwasiatkan harta yang kita tinggalkan untuk disedekahkan. Faham itu sangat penting lah. Itu pelaburan untuk di akhirat, masa depan di akhirat kita. Okey. Dan untuk keluarga kita, sebab keluarga kita sebenarnya kita ada faraid, kan? Kita ada faraid, tetapi hakikatnya faraid ni bukan kata tak bagus. Saya just faraid itu bagus. Tapi orang yang dapat bagian faraid tu yang tak bagus, tak bertanggungjawab kan? Dia tak menjaga orang yang dapat kurang contohnya. Okey, jadi kita ada
Untuk orang Islam kita ada solusi hibah lah. Solusi hibah di mana kita boleh plan, plan okey, harta ni nak kasih isteri kan sepenuhnya kan, kalau tidak dia dapat 1/8. So sepenuhnya kalau wasiat untuk waris tak boleh kan. Jadi pilihan lain adalah kita hibahkan kepada isteri 100% harta tu dan sebagainya ya. Okey, sangat-sangat penting. Dan kita boleh juga merancang untuk membina legasi kita. Maksudnya mungkin saham akhirat yang berterusan untuk nafkah, untuk kehidupan, untuk kesejahteraan keluarga kita, bukan setakat yang anak, isteri, suami kita dan juga mungkin cucu, cicit dan sebagainya bergenerasi. Dan juga kita punya sedekah pun akan berterusan. Okey, so itu mungkin memerlukan solusi trust. Faham itulah tadi. Jadi kita summarize tapi yang penting yang terakhir ni adalah pelaburan anda yang terbaik adalah pelaburan pengetahuan. Seperti faham ni tadi saya sebut Warren Buffett kan. Warren Buffett dia banyak quotation pasal financial planning ni. Pasal pelaburan ni adalah satu yang menarik adalah dia kata don't invest in a company or business yang that you don't understand, you don't know. Faham So nak know tu maknanya kita kena ada pengetahuan. Kita kena laburkan masa, laburkan wang untuk menimba ilmu. Okey? Sama ada kita masuk kelas macam ni dapat ilmu ataupun kita senang cakap kita daftar sebagai perunding kewangan kan, untuk pelajaran tu diri sendiri. Kalau pelajaran kelas ni dapat teori je, kalau jadi perunding tu mungkin kita akan dapat practical part, lebih faham. Itu maksud saya. Tapi kita kena laburkan pelaburan yang terbaik adalah pelaburan pengetahuan. Betul tak? Setuju Okey. Itu saja 10 perkara yang kita summarizekan lah. Summarizekan 10 perkara tadi. Okey, 10 langkah mudah untuk capai kebahagiaan kewangan. Satu, kita faham di mana, anda kena faham di mana anda sekarang. Dah faham positif ke negatif cash flow. Itu satu. Okey. Lepas tu lihat wang tu secara positif. Wang ni boleh membantu, bukan menjahannamkan. Jangan negatif fikir pasal wang. Alah, buat apa kaya? Lalu kita orang fikir macam tu, buat apa kaya? Banyak duit pun tak guna. Menyusahkan je. Itu salah tu. Itu positif. Faham Banyak duit boleh bantu orang. Banyak duit boleh sedekah. Kan? Banyak duit boleh membahagiakan diri, membahagiakan keluarga. Fikir positif. Okey. Ketiga, kita tulis matlamat kewangan tu, kita visualizekan supaya jangan angan-angan, tinggal angan-angan je. Orang kata dream kan, dream board tu kena jaga-jaga jangan sampai Melayu dia dream dengan berangan ni lain sikit. Berangan ni macam berangan manjenan kan, itu bahaya. Dream, I have a dream, itu okey lah. Tapi kena buat lah kan, jangan dream saja. Dan visualizekan melalui dream board ke apa board ke, lepas tu tuliskan semua tu dengan jelas. Faham Keempat, kena pastikan setiap perbelanjaan tu kita jejak lah, kita track dia, apa kita beli untuk apa, berapa nilai, bila ni, dan total berapa, dah negatif ke positif ke jumlah. Faham Kalau dah negatif apa nak buat, kena kurangkan ini ke. Lepas tu kelima, bayar untuk diri sendiri dulu. Maksudnya apa? Saving dulu untuk pastikan kita ada emergency fund tadi, dan juga ada untuk nak kita punya perancangan matlamat kewangan kita tu boleh tercapai. Jangan ingat memang matlamat kita nak rumah kan, kita bayar installment, tapi lepas tu sebab kita tak ada emergency fund, sesuatu berlaku pada kita tak pasal-pasal kita tak mampu dah bayar loan, rumah tarik dan sebagainya. Betul tak? Itu kena faham. Okay. And then keenam, kita belanja wang. Maksudnya apa? Kalau selalu orang cakap belanja ikut kemampuan kan, betul, tetapi belanja yang perlu walaupun mampu. Faham Okey, ketujuh, beli pengalaman bukannya beli barang. Maksudnya kalau setakat kita bayar mahal tu, sama je serupa macam tak payah bayar ataupun bayar benda tempat lain yang murah. Kena buat pilihan yang betul. Yang penting objektif tu untuk pengalaman.
Dan ini sangat penting, lansarkan hutang. Macam mana lansar hutang, dah ada strategi kan, debt avalanche ataupun debt snowball dan sebagainya. Yang pentingnya pastikan rancang untuk bayar hutang tu. Okay. And then kesembilan, kita cipta pendapatan tambahan, passive income, tambahkan passive income ke active income. Macam saya cakap, gaji anda tu tak cukup, tak cukup untuk mendapatkan financial objective. Mesti buat sesuatu, mesti growkan pendapatan tu, dan mesti juga growkan saving tu. Jangan nak selamat letak saving sampai bertahun-tahun hanya double je, padahal boleh berlipat kali ganda sampai 32 kali ganda. Contoh saya tunjuk ni kan. Dan last sekali adalah untuk laburkan masa depan, kita punya retirement, dan juga paling penting juga kita melabur tu bukan sahaja labur di dunia dan juga pelaburan kita di akhirat, Okay. Right. Ini slide terakhir. Tadi saya tunjuk mula-mula tadi kan, kita punya piramid kebiasaan kewangan, Okay, apa objektif sebenarnya ni? Mengapa bentuk piramid macam ni? Untuk orang Islam lah specifically. Ramai fikir bila mati habis lah kan. Kita lebih dari itu kan. Kita sebenarnya ultimate kita adalah apa? Jannah. Bila kita dah meninggal, ultimate kita jannah. Berhenti ke apa? Okey. Ultimate kita jannah, okey. Dan apa tu? Jadi kebebasan kewangan tadi yang muktamad atau yang optimum, yang ultimate dia, apa dia? Apa dia? Kita faham terutama sebagai orang Islam lah, orang Islam, okey. Dan saya nak sentuh masa saya menceburi bidang Islamic Financial Planning ni, sifu saya yang beritahu saya, ajar saya, yang saya tersentuh adalah saya sebenarnya jahil lah sebelum ni, tapi dia cakap kita bila merancang ni bukan setakat untuk dunia dan juga untuk akhirat. Maknanya kebiasaan kewangan yang muktamad ataupun ultimate-nya adalah kita nak mencapai kekayaan, harta dan juga kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Amin. Okey, saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat bantu tuan. Memang ini ringkas saja. Untuk detail nanti mungkin boleh request kelas lain atau boleh tanya benda-benda yang pakar. Okey. Jadi My Pusaka kita sedia membantulah untuk anda. Boleh tengok dekat kita punya Facebook, boleh like, and then kita ada YouTube channel My Pusaka Official, subscribe. Dan kita email kalau nak tanya ataupun ada contact number tu. Alright, so ini akhir daripada saya. Jom kita merancang sekarang, kita fulfillkan, maknanya apa, financial, kalau betul-betul ikut tadi 10 tu, insyaAllah kita kita boleh achieve financial freedom atau kebebasan kewangan di dunia dan akhirat. InsyaAllah kita pergi ke jannah, bukannya ke Jahanam. Kalau kita tak rancang betul, di akhirat silap kita pergi ke Jahanam. Sebab hutang tak dibayar lagi kan, sebab tak ada duit, tak ada rancang kan. Ingat apa, bila meninggal tu siapa nak bayar hutang kita? Betul, harta tak manfaat, tak ada sedekah bagai kan. Okey, itu saja dari saya. Saya harap apa yang saya sampai ni bermanfaat dan membantu. Apa yang baik tu semua dari Allah, yang silap salah tu semua memang datang dari saya. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay.